Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1389. Antara paparan utama. Jangan terhantuk, baru tengadah. Bila pakaian jururawat dijadikan keutamaan nasional. Hanya orang PAS, ahli sunnah wal jamaah. Berehatlah Tun, biar Anwar takbir negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Adakah pengumuman mengenai 10 Panglima Perang UMNO yang akan menyertai Gabungan Perikatan Nasional (PN) akan memberikan kesan kepada UMNO dan Kerajaan Perpaduan secara langsung menjadi persoalan yang bermain dalam benak akar umbi? Pelbagai persepsi dan kenyataan menjadi sandaran kepada mereka untuk menilai kelangsungan perjuangan dan mempertahankan kerajaan sedia ada agar negara terus berada dalam landasan yang tepat dan bukannya kembali kepada zaman gelap selama 33 bulan di bawah pemerintahan kerajaan gagal sebelum ini. Ahli Parlimen Simpang Renggam Datuk Haji Hasni Mohamad tidak mengindahkan tuduhan antara 3 pemimpin UMNO yang dilabel Panglima Perang dari Johor yang dikatakan bakal menyertai Perikatan Nasional (PN) dalam masa terdekat. Menurut bekas Menteri Besar itu, sebarang huraian yang akan diberikan mengenai tuduhan itu tidak akan membawa erti kerana dirinya mahu menumpukan tugasnya sebagai wakil rakyat. Ya, saya tahu nama saya terkait dengan nama 3 Panglima Perang UMNO dari Johor itu, tetapi saya tidak ambil peduli langsung label yang diberikan itu. Ada yang bertanya kepada saya semalam pasal hal ini, tetapi saya tidak jawab. Pada saya, penjelasan dan huraian ini tidak membawa apa-apa erti. Katanya seketika ditemui selepas sidang Dewan Undangan Negeri Johor semalam. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Benut dan bekas pengerusi UMNO Johor menjelaskan ruang rayuan diberikan UMNO kepada ahli yang digantung dan dipecat tidak membawa sebarang erti sekiranya gelaran negatif diberikan. Ini bukan masanya melabel sesiapa. Lebih-lebih lagi bila kerajaan mempunyai banyak perancangan untuk menjadikan negara kita sebagai destinasi pelaburan. Selain banyak usaha perlu dilakukan untuk menstabilkan kerajaan. Jadi tidak mungkin kerajaan boleh stabil jika parti tidak. Kalau ada perkara yang boleh menyumbang kepada ketidakstabilan kerajaan, maka usaha untuk melabel sebagai warlord, pengkhianat dan parasit, ini bukan pendekatan mencari kebaikan. Begitu juga saya melihat usaha untuk memberi ruang merayu ke atas mereka yang diambil tindakan sama ada dipecat ataupun digantung daripada parti. Apa juga kaedahnya, masalah yang ada di hadapan tak selesai. Oleh itu, apa kebaikannya jika memberi label negatif kepada pemimpin tertentu, katanya. Selalu Setiausaha UMNO Johor Datuk Abdul Halim Sulaiman meminta pemimpin dan ahli UMNO yang mempunyai rasa kurang senang hati dengan hala tuju baharu parti agar tidak menjadi parasit yang hanya akan merosakkan parti. Sebelum ini, PN mengumumkan 10 Panglima Perang atau Warlord UMNO yang bakal menyertai gabungan itu menjelang pilihan raya di 6 negeri tidak lama lagi, di mana 3 daripada mereka dikatakan berasal dari Johor. Menurut sumber, ketiga-tiganya adalah pemimpin berpengaruh dan mempunyai jawatan penting dalam UMNO sebelum ini. Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, pengumuman itu akan dibuat semasa program yang diaturkan oleh mereka. Kita tengah buat perancangan untuk kita umumkan dalam waktu yang terdekat. Ia akan disesuaikan dengan program-program yang telah kita aturkan, katanya kepada pemberita di lobi Parlimen 4 hari lalu. Namun, sehingga kini ianya masih juga belum diumumkan sama ada ianya benar atau tidak ataupun hanya sekadar satu strategi perang saraf PN atau apa sahaja gelaran yang diberikan kepada mereka termasuk pendekar mustar. Kerajaan Perpaduan perlu juga menjeling dan ambil tahu. Besar atau kecil impaknya perlu diberikan perhatian terutamanya dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Jangan nanti sudah terhantuk baru tengadah. Penafian hanya untuk menyedapkan hati dan penafian adalah umpama racun yang bakal membunuh tanpa kita sedari. Persediaan dan strategi terbaik perlu diatur sesegera mungkin demi sebuah kemenangan untuk membela rakyat. Jangan asyik dibuai rasa tidak ada apa yang akan berlaku atau kalau berlaku sekalipun, apa kesannya kepada kita. Dibimbangi akan mencampakkan kita ke gaung kehancuran. Namun, rakyat Malaysia yakin dengan kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk terus memikirkan isu ini sekaligus mengetuai negara demi kesejahteraan rakyat jelata. Selamat maju jaya Kerajaan Madani.
Semalam kecoh di semua media apabila Ahli Parlimen Kuantan Wan Razli Wan Noor mempersoalkan etika pemakaian jururawat wanita di klinik dan hospital kerajaan yang didakwanya terlalu ketat dan tidak mematuhi syariah. Berucap semasa membahaskan usul kertas putih kesihatan di Dewan Rakyat, Razali berkata ramai jururawat wanita berpakaian menampakkan bentuk badan dan tidak selari dengan tuntutan Islam. Dia memberi contoh seperti Hospital Universiti Sains Malaysia USM Kubang Krian di Kelantan dan Pusat Perubatan Sultan Ahmad Shah Kuantan di Pahang yang membenarkan pakaian lebih sesuai. Ahli Parlimen Temeloh Salamiah Muhammad Noor turut menyuarakan sokongan terhadap pandangan Razali semasa pembahasan tersebut. Sebagai respon segera, Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah menasihatkan Wan Razali agar menundukkan pandangannya sekiranya tidak berpuas hati dengan pakaian seragam jururawat. Ini selepas Wan Razali membangkitkan isu mengenai pakaian seragam jururawat wanita yang didakwanya sebagai ketat. Jika anda tidak boleh menerimanya, jangan pandang, katanya yang turut menggesa Razali menarik balik kenyataan tersebut dan memohon maaf kepada jururawat di Malaysia. Puan juga menegaskan negara ini sedang mengalami masalah kekurangan jururawat akibat masalah brain drain sekaligus menjejaskan kecekapan sistem kesihatan Malaysia. Namun jururawat kita kini terpaksa bersabar dengan kenyataan dangkal yang secara tidak langsung akan menjejaskan semangat mereka. Ini tidak akan mendatangkan faedah kepada kita untuk meyakinkan mereka untuk tinggal di Malaysia. Pesakit yang dimasukkan ke hospital hanya fikirkan tentang kesihatan mereka. Tiada sesiapa yang waras yang datang ke hospital untuk mendapat rawatan, sebaliknya memerhatikan pakaian jururawat. Kita seharusnya menghargai pengorbanan dan usaha yang disumbangkan oleh jururawat dalam menyelamatkan nyawa dan berkhidmat kepada negara dan bukannya mempersoalkan pakaian mereka, katanya dalam satu kenyataan semalam. Sementara itu, Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zizin menegur Razali kerana salah meletakkan keutamaan. Malaysia baru sahaja bangkit daripada wabak yang membawa maut. Kerajaan Perpaduan kini memberi tumpuan untuk mereformasi Kementerian Kesihatan bagi menambah baik perkhidmatan penjagaan kesihatan. Tetapi apa yang ada dalam fikiran Ahli Parlimen PAS? Pakaian jururawat. Ayuh PAS PN, adakah ini yang terbaik yang boleh anda lakukan? Soalnya. Tentu anda masih ingat pada akhir tahun 2021, dua bekas menteri mengecam seorang ahli Parlimen PAS yang membangkitkan isu aurat berkaitan pakaian seragam pramugari Malaysia dengan mengatakan parti Islam itu sudah ketandusan idea. Zaid Ibrahim berkata negara tidak akan pernah bebas daripada kata-kata bodoh sedemikian sehingga PAS disingkir dari Parlimen. Bekas Menteri Undang-Undang itu juga berkata kenyataan PAS itu jelas menunjukkan bahawa parti Islam itu tidak boleh menyumbang apa-apa lagi kepada negara. Mereka tiada idea. Mereka hanya ada pemikiran lama yang tidak membawa apa-apa kebaikan, katanya kepada FMT. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pula berkata PAS sebaliknya perlu menumpukan kepada perkara yang lebih utama seperti kenaikan harga makanan, gaji minimum dan rumah mampu milik. Beberapa kali isu mengenai pakaian pramugari perlu dibangkitkan di Parlimen. Fokus pada isu sebenar, kata Saddiq dalam ciapan di Twitter ketika isu itu dibangkitkan. Masih segar di ingatan anda Timbalan Menteri Wanita dan Keluarga KWK Siti Zailah Muhammad Yusof yang dilaporkan oleh Sinar Harian pada 13 Mac 2020 di bawah tajuk Kementerian Bincang Polisi Pemakaian Pramugari yang antara lain mengatakan bahawa beliau berhasrat merealisasikan pelaksanaan polisi pemakaian patuh syariah bagi pramugari. Menurutnya, polisi itu hanya termaktub kepada pekerja wanita yang beragama Islam sahaja manakala mereka yang bukan beragama Islam memadai sekadar berpakaian sopan. Kenyataan itu menunjukkan walaupun duduk dalam Kabinet Kerajaan Persekutuan yang terdiri daripada berbagai-bagai parti ketika itu, beliau masih berfikir seolah-olah beliau seorang ahli Esko Kerajaan Negeri Kelantan yang terdiri kesemuanya daripada ahli-ahli PAS dan Malaysia itu Kelantan. Dalam hal ini, pertama, isu pakaian seragam pramugari MAS itu bukanlah satu isu nasional dan di mana usaha itu ketika PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan selama 33 bulan. Kenapa sekarang ianya dibangkitkan sedangkan anda mampu mengubahnya ketika sedang berkuasa? Pesanan ikhlas kepada mereka yang berkenaan pergi hospital untuk mendapat rawatan dan bukannya untuk menyaksikan tarian yang menggairahkan. Kalau kita tidak betul pokok getah di sarung kain pun, kita boleh nampak macam Ratu Cantik. Nota. Pada sesi penggulungan Dewan Rakyat kemarin, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ada ahli politik yang membuat kerja Tuhan apabila melabelkan pihak lawan sebagai tidak beriman dan berakidah hanya kerana berbeza pendirian politik. Sokong kita namanya beriman dan berakidah, tak sokong kita tak beriman tak berakidah. Kita buat kerja Tuhan. Ini satu masalah baru dalam negara kita. Islam agama keamanan, agama kasih sayang, agama yang mengharapkan kita hormat menghormati. Agama yang menganjurkan kita berkasih sayang.
agama yang indah. Tapi akhlak dan pembawaan politik kita distorted ajaran Islam. Mohon tidak membuat fitnah dan Ya, hal ini. cakap benda yang mengarut. Ahli Parlimen Pembangkang Perikatan Nasional Jassin Zulkifli Ismail Bangun mencelah penggulungan tersebut dan menuduh Saifuddin mengarut. Menteri KDN juga dituduh membuat kenyataan berbau fitnah dalam ucapannya. Dalam ucapannya ketika menggulung laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Suhakam), Saifuddin Nasution menyentuh isu bangsa, agama dan raja seperti yang dibangkitkan beberapa ahli parlimen ketika perbahasan. Siapa yang mengarut? Kat mana Tarik fitnah? balik kenyataan mengarut. Silakan. Tarik balik. Tak apa, tak tahu. Apabila Yang berhormat Tak apa, Datuk Speaker. Speaker, It's okay, silakan. Saya bagi izin. Silakan. Kat mana kenyataan saya itu salah? Silakan. ya, Soal balik Saifuddin. kenyataan itu mengandungi unsur-unsur fitnah. fitnah. Kenyataan seperti itu bertujuan jahat. Jawab Zulkifli yang menggesa Menteri Dalam Negeri memberi tumpuan pada idea dan pandangannya bermanfaat seperti ekonomi. Bagaimanapun, Saifuddin Nasution mengulangi pertanyaannya mengapa ucapannya yang menyebut Islam sebagai agama yang indah, keamanan dan mengajak manusia hormat menghormati dianggap salah. Zulkifli tidak dapat mencari alasan lalu mengulangi jawapan yang sama. Speaker Dewan Rakyat Datuk Ramli Mohamad Noor kemudian mengarahkan Zulkifli supaya menarik balik perkataan mengarut yang ditujukan pada Saifuddin Nasution. Apa yang dinyatakan oleh jelutong itu pada pertimbangan saya adalah kurang unparliamentarian. Saya minta yang berhormat tarik balik. Itu saja. Beliau bertindak demikian setelah Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya merujuk kepada Peraturan Mesyuarat 36/4 bahawa perkataan mengarut itu tidak berperlembagaan. Saya sebagai backbencher terpaksa membangkitkan isu peraturan. Apa isu ni yang tidak boleh benarkan menteri kita diserang. Adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli Dewan menggunakan bahasa kurang sopan. Yang berhormat tadi telah menuduh menteri memberi pandangan yang mengarut. Zulkifli enggan menarik balik perkataan tersebut yang mencetuskan kekecohan di dalam Dewan Rakyat. Bagaimanapun, Ramli bertegas dengan keputusannya. Kita sebagai ahli parlimen terikat dengan peraturan. Kalau yang berhormat tidak mahu, cakap tidak mahu. Saya boleh rujuk pada jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen, kata Ramli. Ketegasan Ramli membuat Zulkifli mengubah pendiriannya dan menarik balik kata-katanya kerana terpaksa. Kenapa Zulkifli seperti orang kepedasan seolah-olah termakan cili apabila Saifuddin menegur ahli politik yang membuat kejatuhan kerana menyifatkan pihak yang tidak menyokong parti mereka sebagai tidak beriman dan tidak berakidah. Sedangkan apa yang disebut oleh Saifuddin sebenarnya adalah kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi sendiri. Dalam artikelnya bertajuk Mengapa Islam Mewajibkan Mengundi pada 13 Jun antara lain Abdul Hadi berkata, kita sedang menyaksikan kerajaan campuran daripada kalangan mereka yang tidak beriman dan tidak berakhlak, terdiri daripada banduan, perasuah dan penipu yang tidak berakidah dan tidak berakhlak, dikelilingi pula oleh syaitan-syaitan bisu yang mendiamkan diri terhadap kemungkaran yang berlaku di hadapan mereka. Demikian, pemimpin PAS yang digelar Tuan Guru oleh pengikutnya itu mentakfiri mereka yang tidak sehaluan dengan politik PAS. Dalam kekecohan, Zulkifli menuduh Menteri KDN memfitnah itu, tiba-tiba muncul satu klip video beliau yang mendakwa bahawa hanya orang PAS ahli sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu kalau kita betul-betul ahli sunnah wal jamaah, kena jadi PAS lah. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Kena jadi PAS. Orang PAS itu sebenarnya ahli sunnah wal jamaah. Kerana dia mengambil pendirian yang betul di dalam menolak pengaruh falsafah dalam kehidupan manusia. Katanya dalam video tersebut. Jelas kata-kata Zulkifli dalam klip video itu menyifatkan mereka yang tidak berada di dalam PAS adalah tidak berakidah, Mu'tazilah dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala kurnia akal kepada manusia untuk berfikir. Justru fikirlah siapakah yang bercakap benar dalam perbalahan di Dewan Rakyat pada hari itu. Ketua Setiausaha Pakatan Harapan Saifuddin Nasution atau Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat GPP Zulkifli Ismail. Nabi SAW melarang perbuatan mengkafirkan sesama Islam. Menerusi sabda baginda yang bermaksud, mana-mana orang yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka jatuhlah kafir itu ke atas salah seorang daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari 6104 dan Muslim 111. Bekas Perdana Menteri Malaysia sebanyak 2 kali Tun Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi menyerang Pakatan Harapan
yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau tidak memburukkan Anwar secara langsung tetapi menggunakan DAP untuk menjatuhkan Pakatan Harapan. Katanya DAP masih berjaya mendapatkan 40 kerusi parlimen pada pilihan raya umum lalu kerana 75% sahaja pengundi Melayu yang keluar mengundi. Apakah ini bermakna 25% Melayu bosan? Tetapi 95% dari orang Cina keluar mengundi. Apakah ini bermakna orang Cina tidak bosan dengan politik di Malaysia? Apakah ini bermakna mereka berminat dengan politik? Mengapa? Soalnya. Beliau berkata demikian dalam satu hantaran di Facebooknya pada 15 Jun. Menurut beliau, pada PRU ke-14, DAP memperolehi 42 kerusi parlimen kerana pengundi Melayu dari Parti Bersatu yang benci Datuk Seri Najib Razak memberi undi mereka kepada DAP. Bagaimanapun, DAP masih berjaya mendapat kerusi parlimen yang banyak pada pilihan raya umum ke-15 walaupun Bersatu sudah keluar dari Pakatan Harapan. Pada pilihan raya umum ke-15, Bersatu tidak lagi bersama dalam Pakatan Harapan. Sudah tentu DAP tidak dapat undi Melayu. Tetapi DAP menang 40 kerusi Dewan Rakyat sebab kerana 95% orang Cina keluar undi, ujar beliau. Menurut beliau, kerana orang Cina tidak bosan, Pakatan Harapan yang memperolehi 82 wakil rakyat mempunyai lebih ramai bukan Melayu. Sementara orang Melayu yang jadi majoriti penduduk di Malaysia dapat hanya 73 wakil rakyat, tidak termasuk Melayu Keadilan, Amanah dan DAP. Hari ini parti yang terbesar dalam kerajaan ialah DAP. Tentulah pengaruh DAP dalam kerajaan Unity amat kuat, tegasnya. Bilangan 73 wakil rakyat itu walaupun tidak disebut oleh Tun Mahathir merujuk kepada Perikatan Nasional yang terdiri daripada Bersatu, PAS dan Gerakan. Tulisan Tun Dr. Mahathir secara tersirat adalah untuk menyokong naratif Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bahawa Kabinet Malaysia dikuasai oleh orang bukan Melayu Islam iaitu DAP. Sebelum itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siu Fook berkata pelantikan Menteri Kabinet adalah hak mutlak Perdana Menteri. DAP katanya menerima 4 jawatan dalam Kabinet kerana parti itu memilih untuk bertolak ansur berikutan isu lanskap politik yang semakin terpolarisasi di negara ini khususnya berkaitan isu kaum dan agama. Kenapa kita hanya diberi 4 jawatan menteri? Kerana pada fikiran saya, kita tahu terdapat polarisasi dalam masyarakat. Ia berbahaya kepada fabrik negara kita dan itulah sebabnya kami mengambil langkah tertentu untuk memastikan kerajaan ini dapat berfungsi, kata Anthony dalam temu bual di BFM Breakfast Grill yang disiarkan pada 15 Jun lalu. Beliau menegaskan demi kemakmuran negara tiada pilihan lain untuk Perdana Menteri selain Anwar Ibrahim. Menurut beliau, jika hari ini kerajaan tumbang, rakyat akan mendapat gabungan yang tidak mempercayai kepelbagaian budaya seperti Perikatan Nasional. Bagaimanapun, DAP tidak akan bersama dengan gabungan sedemikian. Itu bukan pilihan bagi kita. Setakat apa yang DAP tahu, jadi kita kena buat kerajaan ini berfungsi kerana kerajaan ini menjunjung fabrik masyarakat dan negara kita yang berbilang kaum dan Perdana Menteri komited kepadanya, tegasnya. Kenyataan kedua pemimpin ini yang keluar pada waktu yang sama mempamerkan perbezaan sikap mereka terhadap multiculturalism atau kepelbagaian budaya di negara ini. Tun Dr. Mahathir, seorang pemimpin Melayu, telah diberi peluang mengetuai Pakatan Harapan yang berpegang kepada kesaksamaan rahmatan lil alamin tetapi gagal menghayatinya. Malah beliau sendiri kalah di tempatnya sendiri iaitu Langkawi dan hilang deposit pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Sementara itu, Anthony yang bukan Melayu berjaya meningkatkan prestasi pribadinya dalam DAP dan kekal di Seremban dengan mendapat 63,916 undi iaitu majoriti sebanyak 30,841 berbanding 55,503 undi pada pilihan raya umum ke-14. Beliau diberi kepercayaan oleh Anwar untuk memegang jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. DAP yang berpuluh tahun bermusuh dengan UMNO BN bersetuju menghentikan permusuhan demi titah perintah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk membentuk kerajaan perpaduan. Semasa kerajaan Pakatan Harapan diketuai oleh Tun Dr. Mahathir, sepatah pun tiada kritikan terbuka DAP kepada Rahmatan lil Alamin, konsep yang dibawa amanah. Ketika Anwar menjadi Perdana Menteri ke-10, DAP mendakap konsep Malaysia Madani walaupun ia juga digarap daripada nilai murni ajaran Islam. Justru celamanya DAP dikata anti-Melayu dan anti-Islam serta mempengaruhi kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Melihat daripada lebih 2,500 komen pada hantaran Tun Dr. Mahathir, rata-rata netizen menyarankan berehatlah Tun biar Datuk Seri Anwar Ibrahim tadbir negara. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera.
Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.